Pada cikgu-cikgu yang menonton, okey, selamat kembali. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk isi borang PDPJJ ini. Okey, terutama kepada rakan-rakan yang daripada College Vocational. Okey, ini adalah borang yang untuk Sabah Jadi rasanya pengurusan rasmi KB masing-masing ada asingkan, agihkan kepada guru-guru, dan juga di sekolah menengah pun sama juga. Okey, jadi ini Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Pastilah negeri-negeri lain tu sama bentuk ataupun tidak. Kalau sama tu boleh ikut saja ya cikgu. Jadi beberapa benda yang kita kena ambil perhatiannya itu, pautan ini akan ditutup 11.59 malam setiap hari ya. Jadi cikgu jangan masuk selepas pukul 12 malam. Dan cikgu cuba masuk pula sebelum pukul 8 pagi sebab masa ini pautan akan ditutup dan admin atas JJPN tu akan mereka ubah, modify dan ambil informasi daripada laporan kita untuk mereka buat laporan kepada pengarah ataupun pengetua ataupun guru besar di sekolah masing-masing. Okey, jadi untuk yang ini cikgu juga kena berhati-hati nanti apa yang perlu kita ambil perhatian nanti saya akan tunjukkan dari semasa ke semasa dari borang ini ya. Okey, jadi dapatkan link ini daripada pengurusan untuk kelas home learning, iaitu pelajar yang masih belajar di sekolah di rumah lah ya. Sebab percaya mungkin ada sekolah yang terlibat dengan edisi versi ketiga kan, di mana pelajar akan ambil giliran ke sekolah sebab kemampuan tampung di sekolah adalah terhad. Okey, jadi untuk pelajar yang belajar di rumah perlu isi borang ini. Okey, tambah berleterlah banyak benda ni. Okey, kita terus masuklah ke borang ini. Okey, saya dari College Vocational, maka saya akan masuk ke bahagian sekolah menengah. Tekan di sini. Dia akan keluar ke paparan yang baru. Okey, jadi di sini dia akan ingatkan sekali lagi. Dan email address ni dia akan minta kamu isi. Jadi kebanyakan masa cikgu boleh pilih email persendirian ataupun saya lebih suka guna email MOE saya. Sebab nampaklah dokumen kita di email nanti lebih tersusun. Okey. Ini kalau cikgu tiada, boleh cuba tanya admin ICT di sekolah masing-masing. Ataupun kalau cikgu ada akaun lain yang khas untuk pendidikan, boleh juga cikgu gunakan akaun ini ya. Okey, jadi selepas kita masukkan email dan apa yang kita hantar nanti, dia akan hantar satu salinan ke email yang ini ya. Jadi cikgu nanti habis sudah hantar boleh masuk ke email yang sama untuk semakan apa yang sudah dihantar. Okey, tekan next. Jadi dia akan masuk bahagian A, diisi oleh guru mata pelajaran. Okey, jadi nama penuh. Nama penuh saya kasih isi sahaja. Isilah nama cikgu masing-masing. Lepas itu diikuti dengan nombor IC tanpa selang di tengah-tengah tu ya. Okey. Dan pejabat pendidikan daerah iaitu PPD. Okey, saya dari PPD Kudat. Maka saya pilihlah PPD Kudat. Next, baru dia suruh kita pilih nama sekolah. Okey, saya dari College Vocational Kudat. Next, dia akan tanya informasi mengenai sekolah. Okey, jadi lokasi saya luar bandar. Tarikh pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Cikgu nampak hari ini, hari Isnin, 6 Julai. Maka dia hanya ada 6 Julai sahaja. Cikgu nak isi untuk hari Jumaat lepas. Sorry, tidak dapat sudah ya. Kalau cikgu besok baru isi, Selasa isi, kamu masih sempat lagi isi untuk yang hari ini. Tetapi ini tidak di-showkan sebab maklumat yang didapat di JPN dengan PPD nanti akan terlari. Okey. Jadi memang di-showkan isi setiap hari lah ya cikgu.
Jadi pilih tarik yang kita nak kemas kini. Next. Okey, jadi di sini kita akan pilih cara kita menjalankan ataupun melaksanakan PDP. Saya pilih secara fully online ya, dalam talian sahaja. Saya tiada pelajar yang buat di luar talian. Okey, jadi saya akan pilih dalam talian. Kalau cikgu buat hanya luar talian, jadi cikgu akan pilih yang ini, luar talian sahaja. Kalau cikgu gabung kedua-dua cara, cikgu pilihlah dalam dan luar talian. Okey? Jadi dalam dan luar talian ini dia akan tanya kedua-dua soalan yang berada di dalam talian dan juga di luar talian. Okey? Cikgu nanti boleh tengoklah soalan-soalan yang di dalam Okey, jadi saya pilih dalam talian. Nanti saya akan tunjuk yang di luar talian. Okey, ada sedikit perbezaan borang tu. Okey, jadi sekarang dalam talian dia akan tunjukkan DT. Okey, untuk dalam talian. Lepas tu tingkatan yang diajar. Untuk kami dari College Vocational, cikgu sila pilih lain-lain dan kita akan nyatakan di sini. Okey, contohnya kelas saya SBM1 untuk otomotif. Jadi ini adalah kelas saya SBM1 MTA. Next, nyatakan mata pelajaran yang diajar. Jadi saya ajar matematik. Inilah matematik. Objektif pengajaran. Okey, hari ini saya buat perbincangan, saya nak pelajar menguasai pengetahuan asas. Algebra dan persamaan linear. Okay. Aktiviti pengajaran saya sudah rakam YouTube dan saya beli dan saya buat perbincangan di YouTube. Okay, comment box sana. Okay, so nyatakan tajuk yang diajar sebab dua topik yang terlibat dalam video ini, maka saya letak algebra persamaan linear. Okay, jadi dia akan tanya berapa murid sebenarnya? 30. Dan jumlah murid yang mengikuti PDP secara dalam talian. Jadi YouTube kan, saya expect 30 dapat akses lah. Okay, mungkin hari ini 2, besok 2, lusa mungkin semua orang free sudah baru semua masuk kan. Jadi anggaran 30 semua akan hadir lah. Ini memang yang terbaik lah. Kalau cikgu sudah dapat trend dia atau memang berapa orang budak ni saja akan hadir, cikgu juga boleh update saja bilangan pelajar yang terlibat yang betul-betul hadir kelas secara talian saja ya. Okey, jadi nyatakan tempo video saya yang itu dalam setengah jam. Termasuklah kita buat di grup, bagi arahan, bagi kerja rumah baru, semua benda tu kan agak-agak dalam 1 hingga 2 jam lah. Okey. Okey, jadi sebab SBM1 ni belum semua dapat Gmail mereka yang dari MOEDL, maka saya masih menghubungi mereka melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Jadi di sini pembelajaran alternatif dalam talian saya akan pilih. Untuk otomotif saya guna WhatsApp, saya guna YouTube, dua ni. Hari ini saya tidak guna Google Form. Okey, kalau cikgu ada pilihan lain daripada sini, cikgu tiklah lain-lain dan isilah bahagian ini ya. Okey, nyatakan kaedah penilaian hasil kerja murid dalam talian secara online ini sebab hari ini hanya perbincangan, jadi tak ada benda tiga-tiga, tak ada kaitan, jadi saya tiada perkenaan. Kalau cikgu sediakan Google Form ataupun buat Quizzy ataupun buat Kahoot, yang boleh dapat markah serta-merta tu, letaklah serta-merta. Kalau perlu penandaan kertas, cikgu letaklah penandaan kertas. Kalau cikgu bagi kerja khusus, pilihlah kerja khusus. Okey, last sekali, refleksi pengajaran. Apa yang dibincang dalam refleksi pengajaran? Okey, selepas ini saya perasan video saya upload tu ambil masa yang sangat panjang. Jadi saya modify lah. Saya akan refleksi di sini. Video akan di-upload lebih awal sebelum kelas bermula. Okey,
Dan hari ini saya hanya masuk satu kelas saja, maka saya boleh terus tekan submit dan saya sambung next dan tekan submit. Habis. Okey, kalau cikgu ada kelas kedua, macam saya hari ini saya ada 2 kelas. Jadi saya akan pilih mata pelajaran kedua. Dan sini dia akan tanya lagi, untuk kelas kedua ni apa cara cikgu guna? Okey, jadi contohnya kelas ini saya ambil yang luar talian. Okey, saya pilihlah luar talian sahaja. Tingkatan yang diajar. Okey, kami dari College Vocational, sentiasa kita akan pilih lain-lain. Okey, kali ini SVM 1, penyejuk bekuan. Okey, PPU. Nyatakan mata pelajaran, samalah saya cukup matematik. Jadi matematik lah. Tajuk yang diajar sama juga. Algebra, persamaan linear. Objektif pengajaran sama juga penguasaan. Penguasaan pula hari ini tidak dapat kan? Sebab ini adalah di luar talian. Jadi saya akan bagi mengira menyelesaikan masalah yang melibatkan algebra dan persamaan linear. Okey, saya gabungkan kedua-dua topik punya objektif dalam satu. Aktiviti pengajaran. Okey, ini kami bagi kerja tugas saja. Kerja buku latihan. Buku latihan ataupun kertas kerja. Okey, jumlah 30 yang mengikuti 30 sebab pihak KV kami ada hak mengaturkan kenderaan iaitu kita punya van untuk menghantar kerja ke stesen tertentu di setiap daerah supaya pelajar boleh pergi ke pusat tersebut untuk mendapatkan kerja rumah mereka. Dan mereka diberi masa untuk sepanjang PDP ini sehingga mereka balik ke sekolah baru hantar kerja mereka. Jadi di sini kita boleh pilihlah 1 hingga 6 jam ke ataupun 1 hingga 2 minggu. Macam kelas saya, biasa saya minta mereka terus hantar pada lawatan van kedua untuk sampaikan kerja rumah yang kedua tu. Masa tu lah mereka juga hantar kerja rumah yang sebelum ini pada waktu yang sama. Okey, jadi letak 1 hingga 2 minggu. Pembelajaran alternatif luar talian. Okey, jadi kita ada bagi buku kerja, di KV mana kita ada buku test kan, kita ada modul saja. Buku ulang kaji pun tiada lah, habis sudah cukup. Katakan kaedah penilaian hasil kerja murid. Okey, ini penandaan kertas. Tiada sudah. Jangkaan tarik hantar. Okey, kita jangka dia hari ini bagi, hari ini hantar, minggu depan akan ada 1 kali lagi van bergerak ke sana, maka saya akan pilihlah minggu depan punya tarik, jangkaan mereka akan dapat hantar. Dan bagaimana disampaikan, kami ada hubungi ibu bapa murid supaya pelajar boleh pergi dapatkan. Kami juga inform ketua kampung untuk kampung yang tiada line yang betul-betul bagus. Kita juga hantar ke PPD. Contohnya PPD tiada di sini kan? Jadi kita lain. Jadi PPD. Kita tekan sana. Okay, refleksi. Sediakan latihan yang secukupnya untuk pelajar supaya tidak rasa terbeban atau terkurang untuk ulang kaji. Okey. Jadi 2 kelas saya sudah aturkan dan tiada kelas sudah, maka di sini saya akan terus tekan submit. Kalau cikgu ada kelas ketiga, sambung lagi mata pelajaran ketiga, mula proses dari tadi lagi. Okey, itu proses pilihan alternatif PDP JJ. Macam mana cikgu sampaikan kelas itu. Okey, kalau sudah habis isi semua ataupun tertekan, alah saya tak ada kelas ketiga tapi tertekan tadi kan, jangan cikgu tekan yang di atas ini ya, bukan back ini. Cikgu kena tekan back yang di bawah ini. Sama juga di paparan handphone. Jangan sesekali guna
beg yang di dalam handphone kita. Mesti gunakan yang di dalam borang ini. Okey, untuk undur satu muka surat. Okey. Now, untuk kepada guru-guru yang guna kedua-dua cara untuk kelas yang sama, jadi bila cikgu pilih dalam talian dan dua talian tu, di sini dia akan keluar DT dan LT, dan di sini dia akan tanya soalan yang gabungan daripada dalam talian dan juga luar talian. Okey, jadi dia akan lebih panjang lah, dia gabung dua senarai yang saya sudah tunjuk tadi, gabung dalam satu. Okey. Jadi tiada sudah, cikgu tekan submit. Okey, terima kasih memberi kerjasama. A copy of your response will be emailed to the address you provided. Jadi di sini sampai, cikgu jangan tutup terus, cikgu mesti tekan submit supaya dia boleh hantar respon kepada ke email cikgu. Dan satu juga salinan akan direkodkan di bahagian JPN. Okey, macam saya sudah hantar hari ini, maka ini saya tidak akan submit lah ya. Okey. Jadi untuk cikgu-cikgu, sila pastikan kamu tekan dan hantar borang PDPJJ ini setiap hari ya. Okey. Sampai sini saja yang panduan untuk pengisian PDPJJ untuk hari ini. Dan sekiranya cikgu suka video ini, tolong likekan video ini dan juga subscribe lah channel saya. Saya akan update dari masa ke masa yang ada kaitan dengan borang-borang yang kita perlu isi secara internet ataupun teknologi yang melibatkan kita dalam PDPC di channel saya, supaya cikgu-cikgu sama-sama kita mahir semua benda ini dan memanfaatkan anak murid kita. Terima kasih semua.